Tapi sebelum tu mari dah sama-sama kita doa dulu supaya apa yang kita pelajari ini dapat dipahami sekejap lagi insya-Allah. Mari sama-sama kita mulai doa kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan kuliah kita dengan mengulang kaji hukum mat, iaitu mat yang ketiga, iaitu mat aiwat, saya nak sampaikan salam terima kasih daripada asnaf yang kita bantu pada minggu sudah. Dan kebetulan hari Selasa minggu sudah kan kita tak ada kelas. Pada hari Selasa itulah saya berada di Kuala Terengganu. Saya membantu penarik-penarik beca dan juga pengusaha bot penambang. Semuanya ada berapa ustaz yang ustaz bantu? Penarik beca saya bantu 27 orang yang adalah pada ketika itu. Dan juga penarik bot penambang pula ada lebih kurang 17 orang. Jadi puan-puan mereka semua meluahkan rasa kekecewaan dan juga kekesalan mereka sebab pendapatan mereka amat-amat berkurangan. Mereka sedih puan-puan dan mereka minta bantu kepada saya. Saya kata saya bukan YB nak bantu macam mana. Saya bukan wakil rakyat. Saya hanya NGO biasa aja. Saya hanya mampu berdoa aja untuk tuan-tuan supaya satu hari nanti tuan-tuan dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sampaikan kepada mereka, saya bagi tahu kepada semua penarik beca dan juga pengusaha bot tambang, saya kata yang bagi bantuan kepada tuan-tuan hari ini bukan saya. Yang sumbang ni adalah anak murid saya yang saya ajar di Taman Tun. Mereka sampaikan salam, sedekah, zakat, fidyah dan sebagainya kepada tuan-tuan. Jadi saya minta pada mereka apa tahu? Doakanlah orang yang menyumbang supaya murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Amin. Puan-puan tak kenal mereka, mereka tak kenal puan-puan dan saya pun tak kenal mereka. Tapi dengan izin Allah saya dipertemukan dengan mereka di sana. Alhamdulillah. Dan puan-puan walaupun saya diuji dengan sedikit kesusahan, tetapi puan-puan biarlah kita susah di dunia, jangan susah di hari akhirat. Jadi apa yang kita buat ni, kita bantu orang susah adalah untuk kesenangan kita di hari kiamat nanti. InsyaAllah. Amin. Jadi puan-puan tabung masih ada di belakang sana. Tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kita kuliah, ustaz letak tabung jadi puan-puan boleh hulurkan RM1, RM2, RM10 supaya kita dapat bantulah anak-anak asnaf, anak-anak yatim dan juga orang-orang yang susah di luar sana melalui tabung yang ustaz bagi di belakang sana. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita hulurkan ini menjadi saham akhirat kepada kita di hari kiamat nanti. InsyaAllah. Amin. Puan-puan yang dirahmati Allah, kembali kita berkuliah. Walaupun minggu sudah tak ada kuliah, tetapi puan-puan masih ingat ke tidak apa yang diajar? Setakat hari ini, puan-puan sempat mengulang kaji berapa hukum mat? Macam senyap tak ada jawapannya. 2 hukum mat ustaz. Yang mat yang pertama apa dia? Mat asli mat kedua. Mat lin baru 2 perempuan. Allah Akbar, sikit sangat baru 2. Sedangkan kita tahu hukum mat tu ada berapa belas? Ada 14 semuanya. Banyak perempuannya. Jadi puan-puan kena ambil masa tahu untuk belajar. Dan saya terus terang dengan perempuan.
Saya belajar hukum mat ni bukan ambil masa setahun dua. Bertahun-tahun saya ulang. Sampailah saya betul-betul mahir, boleh mengajar tuan-tuan perempuan. Bukan mudah perempuan nak mengajar ni. Kita kena fahamkan sungguh-sungguh hukum mat, baru kita layak mengajar. Kalau perempuan kalau faham sikit-sikit untuk diri sendiri, bolehlah perempuan ya. Ataupun anak cucu. Tapi kalau nak mengajar macam saya ni, perempuan kena belajar setinggi yang boleh dan ambil pemahaman yang betul-betul yang sebenarnya tentang hukum mat supaya perempuan boleh mengajar orang lain. InsyaAllah. Perempuan yang dirahmati Allah, mat asli dah settle. Mat lin pun dah settle. Perempuan cuma Ustaz nak tanya sikit lah, takut perempuan lupa. Setiap hukum mat yang Ustaz ajar ni, ada tak Ustaz kaitkan dengan surah-surah ayat-ayat tertentu? Ada. Kalau macam tu, jawab soalan Ustaz. Ingat mat asli, ingat surah apa? Al-Fatihah. Pandai. Fatihah dalam Fatihah tu ada berapa mat asli? Banyak. 12 perempuan. Bukan 2. 12. Jadi merata-rata mat asli dalam surah Fatihah. Antaranya yang paling senang contohnya apa? Dah pula senyap kata surah Fatihah. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam Fatihah itu saja sudah ada berapa mat asli? Kata 12 tadi, mana mat aslinya? Bismillah. Perempuan, kenapa perempuan macam terkejut je hari ni? Allahu Akbar. Ustaz baru cuti lah Ustaz. Allahu Akbar. Baru jumpa Ustaz hari ni. Dah 14 hari, 14 malam dah tak jumpa Ustaz ni. Allahu Akbar. Perempuan dengar molek-molek ni. Kalau anak cucu tanya, memanglah dalam Fatihah tu ada 12 mat asli. Soalnya contohnya macam mana? Contohnya pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kat situ ada 2 mat asli tau. Yang pertama, Bismillah, nama Allah. Mesti dibaca dengan mat asli. Yang kedua, Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani. Ma tu mat asli. Jadi ada berapa mat asli dalam ayat pertama surah Fatihah? Ada 2 saja. Begitu juga seterusnya pada ayat-ayat lain ada lagi mat asli. Ya? Jadi perempuan pergi cari sendirilah. Tapi apapun, ingat mat asli, ingat surah Al-Fatihah. Settle. Mat yang kedua, mat lin pula. Kita dah habis dah ulang kaji mat lin ni. Hari tu ada Ustaz sebut. Ingat mat lin, ingat surah apa? Surah Al-Quraisy. Kat mana? Kat mana mat lin tu dalam surah Al-Quraisy? Ujung ayat. Jadi Ustaz baca ayat surah Al-Quraisy, perempuan pergi sambung, boleh? Okey, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Perempuan nak baca berapa harakat ni? Tak dan Ustaz baca 4 ni. Boleh ke baca 3 harakat aja? Tak boleh. Dia antara 2, 4 atau 6. Okey. Sekali lagi diulang 4 harakat. Li'ilafi Ingat. Ra itu yang panjang. Bukannya tu yang panjang, perempuan. Jangan salah faham. Sekali lagi diulang. Li'ilafi Quraish. Ilafihim rihlatas syita'i falyabudu rabba hadzal alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min. Ada berapa maklin tadi? Ada 4 dalam surah. Ingat surah Al-Quraisy, ingat mat lin yang berada di hujung-hujung ayatnya. Tapi kena ingat juga perempuan Ustaz pesan hari itu, mat lin tak semestinya berada di hujung ayat. Kadang kita jumpa di tengah ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ingat tak Ustaz bagi contoh hari itu 2 minggu sudah? Iaitu kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raib. Jangan berhenti pada fi. Kalau berhenti pada fi tak ada mat lin. Perempuan kena berhenti pada la raib. Sebut. Jadi bila kita baca nanti zalikal kitabu la raib, namanya mat apa? Namanya mat lin. Jangan mat senyap perempuan, mat lin namanya perempuan. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan Ustaz kaitkan dengan surah-surah tertentu ni jadi mudah kan, jadi susah nak faham mat asli dan mat lin ni.
Jadi mudah insya-Allah. Takkanlah surah Fatihah kita tak hafal perempuan, takkan surah Al-Qur'an kita tak hafal dah berpuluh tahun dah kita hidup. Perempuan kalau tak hafal juga perempuan, silalah rujuk kepada Quran yang ada di hadapan kita insya-Allah. Okeylah perempuan, saya tak nak cerita lagi dah tentang Mak Asli Mak Lin, tapi akan sentiasa ustaz soal jawab tau dalam bacaan Quran sebentar lagi kalau ada yang. Tetapi kali ini saya nak fokuskan dulu kuliah kita sebelum kita baca Quran dengan mat yang ketiga. Kalau boleh, saya tak nak ajar banyak-banyak hukum mat. Biar satu kali kuliah kita satu mat je. Nak bagi perempuan betul-betul faham tentang mat tersebut ya. Dan nanti balik rumah perempuan boleh praktikkan segala mat yang kita dah belajar dalam bacaan kita. InsyaAllah. Perempuan, mat yang ketiga sila rujuk nota ringkas yang perempuan dah ada belakang ya. Semua ada nota ni. Mat yang ketiga jatuhnya mat apa tu? Mat iwad. Mari kita tulis something kat whiteboard. Mungkin ada nota ataupun perkara yang baru yang tak ada dalam nota, perempuan boleh tambah ya dalam latihan ataupun catatan perempuan ya insya-Allah. Jadi mat ni mat yang ketiga tau. Namanya mat iwad. Okey perempuan macam biasalah. Apa makna mat? Panjang. Iwad tu tengok kat situ. Tukaran ataupun gantian boleh juga ya. Mat tu panjang, iwad itu tukaran atau gantian boleh juga. Atau gantian. Okey. Perempuan. Dan huruf matnya berapa? Huruf matnya berapa? Tu saya tulis tu satu. Tapi yang dalam nota ni bukan satu, itu alif. Huruf matnya satu iaitu alif. Jadi huruf mat mana yang tak digunakan? Waw dengan ya. Kan huruf mat semua tiga. Alif, waw, ya. Maknanya kalau satu diguna, dua ni tak gunalah perempuan. Jadi perempuan jangan sentuh waw dengan ya dalam perbincangan mat iwad. Sekali lagi dia ulang. Huruf matnya berapa? Satu iaitu alif. Harakatnya berapa pula puan? Dua harakat. Sama macam mat asli yang kita dah ulang kaji sebelum ni. Sama harakatnya macam mat asli. Maknanya perempuan tak boleh buat 4, tak boleh buat 3 harakat, tak boleh buat 5 ataupun 6 harakat. Kalau buat juga, hukum bacaan tuan-tuan jadi makruh nanti. Hukum bacaan kita jadi makruh. Jadi harakatnya berapa je? 2 harakat. Huruf matnya 1 alif. Dan bagaimana cara nak kenal mat iwad dalam Quran? Baik. Kalau perempuan perhatikan, tapi sebelum tu, berlakunya mat iwad ini mesti dalam keadaan wakaf saja. Perempuan tidak boleh wasal. Tak nak kena berhenti. Wakafkan bacaan. Baru jadi mat iwad. Okey, bagaimana untuk mengenali mat iwad? Dalam buku nota tajuk ustaz ada 3 kaedah. Ada 3 cara ataupun ada 4 step sebenarnya nak mengenali mat iwad. Cuba perempuan ikut ustaz. Dalam satu kalimah. Okey, perempuan kejap ya. Cara mengenali. Dalam satu kalimah. Yang perempuan dah sebut tadi. Dalam satu kalimah. Apa dia yang pertama? Yang pertama, perempuan kena sebut begini. Alif mati sebelumnya. Berbaris 2 di atas. Sekali lagi dia ulang. Macam tak semua je ikut ustaz ni. Cuba tengok ni. Alif mati sebelumnya. Berbaris 2 di atas. Ada pula pelajar tanya, ustaz, baris 2 di atas ni sehari ke berselang? Sebab dulu kita ajar kan, ada selari, ada berselang kan? Jawapannya tak kisah. Janji baris 2 di, dan bukan baris 2 di bawah, dan bukan baris 2 di depan. Sekali lagi dia ulang. Alif mati sebelumnya. Berbaris 2 di atas. Okey, perempuan, kita pergi dulu step yang pertama ini dan contohnya cukup banyak dalam Quran. Contohnya cukup banyak dalam Quran. Contohnya apa? Adalah perkataan hakiman. Sebut. Adakah itu mat iwad? Belum lagi ustaz, sebab kami tak wakaf. Dia kena wakaf baru jadi mat iwad. Jadi kat sini dalam Quran itu tulisannya macam ni je. Ya? Jadi perempuan boleh gariskan dulu kat sini. Sebab apa? Ada alif mati sebelumnya baris 2. Jadi ada harapan jadi mat iwad ni. Dengan syarat kita wakaf. Bila wakaf hakiman jadi hakimah. Sebut. Jadi mat iwad tu berada di mana? Di hujung tadi tu. Di hujung perkataan tadi. Maka di sinilah kita gariskan. Sebenarnya kata ulama, kenapa dinamakan mat iwad, mat tukaran atau gantian? Nanti bila kamu baca, bila kamu wakafkan, kalimah ini akan jadi begini. Dia akan jadi baris 2 kat sini, dia akan tukar jadi baris
baris satu. Itu sebab namanya man'i, berlaku pertukaran baris dua kepada baris satu apabila kita wakaf. Kalau kita tak wakaf, baca macam mana? Hakiman. Sebut. Tak adalah mad aiwan. Bila kita wakaf jadi apa? Macam tak berapa komputernya bacaan perempuan. Hakimah. Sebut. Maka ma inilah namanya man aiwan. Tapi kena ingat, tulisan dalam Quran tu yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri? Sebelah kirinya kanan, perempuan. Itu sebab yang kanan ni saya gariskan. Perempuan, inilah namanya man aiwan. Sabarlah ngajar kami ustaz. Memang kena sabar perempuan ya. Allahu akbar. Kalau saya tak sabar, saya tak berdiri dah atas petang ni. Allahu akbar. Jadi perempuan, takkan satu je contoh. Banyak tak contoh lain macam ni. Banyak saat lagi kita baca ya dalam nota kita ataupun dalam Quran. Baik, perempuan, saya bagi intro yang awal begini dulu. Okey. Jadi ini alif mati sebelumnya baris dua di atas. Itulah yang berlaku pada tulisan kita. Ya. Dan tapi kena ingat dalam Quran nanti tulisannya sebelah kanan yang kita jumpa. Yang kiri ni bayangan apabila kita wakafkan bacaan tersebut. Ya. Jadi bila kita bayangkan begini, maka berlaku tak pertukaran baris dua kepada baris satu. Berlaku. Bagus. Okey. Bentuk yang kedua pula. Bentuk yang kedua. Cuba tengok nota ustaz. Bentuk yang kedua macam mana? Hamzah. Ikutlah Hamzah. Berbaris dua di atas. Ada tak jumpa dalam Quran Hamzah tu baris dua di atas? Ustaz tak boleh ke tukar huruf lain? Tak boleh. Dia nak Hamzah saja. Sekali lagi dia ulang. Hamzah. Berbaris dua di atas. Dalam perbincangan hukum mak wajib, mak jaiz, kalau perempuan masih ingat satu ketiga dulu, Hamzah ni saya sebut sebagai Hamzah biasa. Tapi kalau perempuan tak nak sebut Hamzah biasa, perempuan sebut Hamzah saja pun okey. Asalkan dia baris dua di mana? Di atas. Pastikan Hamzah tu baris dua di atas saja. Tak boleh bawah, tak boleh depan. Kalau bawah depan tak cukup syarat. Dia kena baris dua di atas. Contoh. Okey, saya bagi contoh dulu ya. Contohnya perkataan ma'an. Perempuan, cuba ikut ustaz baca sama-sama. Ma'an. Perempuan, kat mana agak-agaknya ada harapan untuk jadi mad aiwat pada bacaan kita? Pada an. Gariskanlah dulu. Tapi kena ingat, kalau perempuan gariskan aja, perempuan baca ma'an tak jadi mad aiwat. Dia kena wakaf. Jadi ma'an bila wakaf jadi apa? Yes, perempuan tahu tak? Sudah berlaku pertukaran antara Hamzah baris dua kepada Hamzah baris satu. Jadi kata ulama, bila wakaf, tulisannya tak boleh macam ni lagi dah. Tulisannya kena tukar begini. Gitu. Jadi, nampak tak? Baris dua, asalnya baris dua pada Quran. Nanti bila kita wakaf, kita bayangkan tukar jadi baris satu. Kemudian, asalnya tak ada huruf mad. Tapi bila kita wakaf, andaikan kita ada huruf mad di hujung kalimah tersebut, iaitu huruf madnya apa? Alif. Jadi, tapi kena ingat, dalam Quran nanti yang kita nampak kanan ke yang kiri? Yang kanan tahu. Jadi kalau orang tanya kat sini, apa huruf mad dia? Apa huruf madnya? Dah senyap pula. Alif, perempuan ni. Mana kita tahu? Setelah kita wakafkan, tulisannya jadi begini. Jadi kena ingat, dalam Quran tulisan yang sebelah kanan bukan sebelah kiri ya. Jadi perempuan gariskan kat sinilah dan disebut sebagai man aiwat. Okey. Dan perempuan, antara bentuk satu dengan bentuk dua ni, bentuk satu yang paling popular, paling glamour dalam Quran. Bentuk dua ada tapi tak begitu banyak. Ya. Kalau perempuan rajin baca Quran, insya-Allah jumpalah. Tapi kalau setakat baca satu muka, setengah muka, suku muka saja, maka mungkin tak jumpa bentuk yang kedua. Tapi bentuk satu tu banyak, sungguh banyak dalam Quran. Okey perempuan, setakat ni sudah berapa bentuk? Sudah dua bentuk, dua kaedah ya. Okey. Kaedah yang ketiga, ikut dalam nota ustaz, huruf ya sebelumnya berbaris dua di atas. Huruf ya yang kita sebut ni Ji, dia bukan huruf mad, tapi sekadar diletakkan pada tulisan supaya nanti kita dapat tukar dia kepada huruf alif. Huruf ya saat lagi kita tukar pada huruf alif. Jadi contoh yang ketiga ni begini. Cuba sekali lagi kita ulang. Huruf ya sebelumnya baris dua di atas.
contoh ni lagi tak banyak. Lagi tak banyak. Sikit sangat dalam Quran. Kita boleh cari maybe dekat ujung-ujung Quran kita iaitu pada juzuk yang ke-30. Adalah sikit-sikit kita jumpa ya. Tapi kalau di awal-awal tu jarang kita jumpa. Okey, apa pun perkataan ini tuan. Perkataan ni. Cuba sebut, ikut ustaz baca. Hudan. Hudan. Adakah yang kita baca tu man aiwat? Tidak lagi, sebab kita belum wakaf. Tapi kalau ikut tulisan, kaedah yang saya tulis ni, ada harapan tu jadi mak iwat tu. Maka puan-puan kena gariskan dulu. Gariskan kat sini. Betul tak dekat sini ada ya huruf ya sebelumnya baris dua? Ada. Maka gariskan dulu. Jadi sekarang ni nak jadikan man iwat, kita kena wakafkan bacaan. Kata ulama, perkataan hudan bila wakaf jadi huda. Sebut sekali lagi, huda. Macam mana bayangan tulisannya? Begini. Ni bayangan dia, kata ulama. Ini apa yang saya belajar daripada arwah tok guru saya. Jadi puan-puan, nampak tak? Berlaku tak pertukaran baris 2 kepada baris 1? Berlaku ya, berlaku pertukaran baris 2 kepada baris 1. Begitu juga di atas ni juga baris 2 kepada baris 1. Kemudian berlaku tak pertukaran huruf ya kepada alif? Berlaku tak? Maka tu sebab namanya man aiwat. Tapi puan-puan tahu tulisan ni apabila berguru. Kalau puan-puan belajar seorang kat rumah, sampai sudah tak akan faham puan-puan kenapa dinamakan man aiwat. Jadi aiwat itu maknanya tukar atau pengganti, maka berlaku pertukaran baris 2 kepada baris 1, ya kepada alif, maka berlakulah hukumnya man aiwat. Man apa puan? Man aiwat. Man aiwat di sini ya. Dan harakatnya berapa tadi? 2 harakat. Sekali lagi diulang. Perkataan hudan jadikan man aiwat. Huda. Ma'an jadikan man aiwat. Hakiman jadikan man aiwat. Pandai. Boleh ngajar anak cucu di rumah insya-Allah. Tapi kena ingat, hukum mat bukan satu. Hukum mat banyak. Jadi puan-puan kena belajarlah. Habis dengan ustaz, baru kita boleh ajar anak cucu di rumah. Dan puan-puan 1, 2, 3. Dan step yang keempat, jangan lupa ya, step yang keempat, kalimah itu diwakafkan. Jadi siapa yang menentukan kalimah itu diwakafkan? Kita yang membaca. Sama ada nak berhenti ke nak sambung ke, terpulang pada kita yang baca. Tapi kena ingat, nak jadikan semua contoh ni man aiwat, tuan-tuan kena wakafkan bacaan. Bagus. Cuba kita tengok contoh dalam nota ustaz. Okey, saya baca semua kalimah ini dengan bacaan tanpa mad. Puan-puan jadikan dia man aiwat. Boleh? Okey, ready? Tengok. Muka surat yang pertama tu nota 1 tu. Tengah-tengah tu. Bawah sekali. Bentuk 1. Wa tama'an. Sekali lagi. Wa tama'an. Dan tak tunjuk jari dah puan-puan. Tak apalah puan-puan. Puan-puan kira lah dalam hati masing-masing. Ya. Yang penting dekat manakah man aiwat kita? Pada a itulah man aiwat. An tadi tu man aiwat. Bila kita wakaf jadi a 2 harakat. Dan kalau ditanya apakah huruf matnya? Alif. Alif besar kan puan-puan kan? Alhamdulillah. Teruskan. Naki dan sama jugalah, dan itu digariskan, dan disitulah berlakunya man aiwat jika wakaf pada bacaan. Okey, teruskan bentuk yang kedua. Jufaan. Tu dia mana man aiwat kita? Hamzah yang baris 2 di atas tadilah. Bila wakaf jadi a 2 harakat. Persoalannya huruf matnya apa? Alif ke hamzah? Sampai bila-bila jangan sebut hamzah. Hamzah tu syarat nak melayakkan dia jadi mat aiwat. Huruf matnya bukan hamzah, alif. Yang mana tak nampak pada tulisan. Ustaz, masa bila kami nampak huruf mat alif tu? Apabila terjemahkan kepada bentuk begini. Ni, samalah ceritanya. Tadi jufaan kan? Yang ni ma'an. Kan ada hamzah baris 2 di atas. Bila kita wakafkan, maka hamzah tu jadi baris 1. Kemudian, asalnya tak ada huruf mat, kita bubuh huruf mat di ujungnya. Maka huruf matnya nampaklah alif. Ya? Setakat ni okey tak? Contoh yang kedua tadi. Okey, sekali lagi diulang. Jufaan. Jadikan man aiwat. Pandai. Ma'an. Jadikan man aiwat.
Ui, pandai juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepada yang perempuan ni berkekalan hingga ke akhir hayat kita. Amin. Perempuan, bentuk yang ketiga pula. Okey, bentuk satu settle, bentuk dua settle, bentuk yang ketiga pula. Okey, dengar saya baca ni. Perempuan terus jadikan dia mad aiwat. Boleh? Okey, ready? Azan. Sekali lagi. Azan. Jangan ikut ustaz. Kalau ikut ustaz tak jadi mat apa-apa perempuan. Dia kena baca azan. Sebut. Musamman. Jadi. Ui, pandai juga. Alhamdulillah. Sebenarnya kita ni pandai. Cuma kita ni tidak ada panduan. Kalau di rumah duduk seorang-seorang, jawabnya tak tahu macam mana nak ngajar anak cucu perempuan. Jadi gini, saya syorkan nota ustaz ni ada banyak. Saya belakang sana perempuan belilah untuk anak cucu di rumah. Setiap seorang anak cucu kita mesti ada nota ringkas begini untuk memudahkan kita mengajar mereka dan memahami tentang hukum mad aiwat. Ya? Dan perempuan, daripada 3 bentuk yang ustaz cerita tadi, rupa-rupanya bentuk satu tu yang paling banyak dalam Quran. Terutamanya kalau perempuan baca surah apa tu? An-Nisa ataupun surah Al-Kahfi. Kalau perempuan hafal surah An-Nisa ataupun surah Al-Kahfi, kebanyakan di hujung ayatnya adalah mad aiwat, bentuk satu. Ya, bentuk satu. Ya, mad aiwat bentuk satu perempuan ya. Itu yang biasa kita jumpa dalam surah An-Nisa ataupun Al-Kahfi. Ustaz tak ada ke surah lazim ustaz? Ada? Surah Al-Adiyat. Perempuan hafal tak surah Al-Adiyat? Ni kalau bab-bab menyambung ujung-ujung ni mesti perempuan faham. Mesti perempuan boleh sambung. Cuba sambung ayat ustaz sekejap. Wal-Adiyati Dhabaha. Dhabaha ni tulisannya begini. Dhabaha. Ni nampak? Dhabaha. Bila kita wakaf maka di hujungnya namanya mad aiwat. Kenapa jadi mak senyap pula? Mad aiwat lah perempuan. Ya. One more. Dhabahan. Jadikan mad aiwat. Jadi bila kita baca ayat pertama surah Al-Adiyat. Wal-Adiyati dhabaha. Ayat kedua. Fal-Muriyati qadha. Pun sama juga mad aiwat. Macam mana tulisannya qadha? Qadha. Begini. Inilah dia. Jadi, bukankah di sini mad aiwat juga bentuk yang pertama? Ya. Jadi, perempuan siapa rajin baca surah Al-Adiyat, maka banyaklah jumpa mad aiwat di hujung-hujung ayatnya. Perempuan yang dirahmati Allah, kebanyakan dalam Quran, mad aiwat itu berlaku di hujung ayat. Tetapi, jangan tidak tahu, mad aiwat juga boleh berlaku di tengah-tengah ayat. Contoh. Tapi sebelum tu saya bagi perhatian dulu. Mad aiwat boleh berlaku di tengah ayat. Contohnya saya ambil dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 10. Kalau perempuan ingat surah Al-Baqarah ataupun ada Quran di depan mata perempuan, boleh buka. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi perempuan marada tu, perkataan marada. Marada itu berada di tengah-tengah ayat. Kenapa? Mana Ustaz tahu berada di tengah ayat? Sebab sebelum perkataan marada ada ayat berbunyi fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Betul? Marada ni berada di tengah ayat. Ayat ujungnya walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Jadi perempuan, inilah contoh yang mana mad aiwat berlaku di mana? Di tengah-tengah ayat juga boleh berlaku. Tapi jangan risau, kebanyakan dalam Quran mad aiwat itu berlaku di hujung ayat. Contoh yang Ustaz bagi ni lebih kepada hujung-hujung ayat lah. Tapi sekali-sekali kita jumpa di tengah ayat. Dan saat lagi kita baca Quran, mungkin kita akan jumpa di tengah ayat. Jadi tuan-tuan perempuan, perasan tak? Mad aiwat ni banyaknya bentuk satu ke, bentuk dua ke, bentuk tiga? Banyak je bentuk satu. Tapi perempuan kena jagalah harakat. Jangan terlajak lebih pada dua. Ada satu ketika saya pernah dengar Tok Imam baca. Saya tak payah sebutlah nama surau tu. Tapi ada Tok Imam ni, terutamanya di bulan Ramadan. Tok Imam syok dengan lagu, dengan taranum, maka dia terlajak pula. Contohnya dia baca surah Al-Adiyat. Wal-Adiyati dhabaha. Panjang pula lebih pada dua harakat. Maka bacaan Tok Imam tadi sah diterima, tetapi makro. Sebab apa?
memanjangkan lebih pada 2 harakat. Sedangkan mad iwad hanya boleh dibaca berapa harakat? 2. Jadi jangan diamalkanlah perkara yang makruh. Perkara makruh ni jangan diamalkan selalu. Sebab apa? Kata ulama, kalau diamalkan selalu, lama-lama jadi haram pada bacaan kita. Jadi tuan-tuan pastikan itu sebab ketika kita mula-mula belajar macam ni, gerakkan jari untuk kita biasakan dengan kiraan 2 harakat. Contohnya, wal-adiyati dhabha falmuriyati qadha. Kita dah biasa, barulah tak payah tunjuk jari lagi dah, kita kira dalam hati kita. Tapi pembelajaran kena bermula daripada kiraan macam tadi lah. Okeylah puan-puan, inilah namanya hukum man'i. Okey, kalau tadi ingat mad asli, ingat surah Fatihah. Ingat mad lin, ingat surah Al-Quraisy. Ingat mad iwad, surah apa pula? An-Nisa panjang puan kita tak hafal. Al-Kahfi mungkin ada hafal, mungkin tidak. Al-Adiyat tadi yang Ustaz baca paling senang puan. Ataupun orang lelaki kalau pagi Jumaat tu tak imam, rakaat pertama subuh mesti baca surah Sajadah. Sajadah tak ada mad iwad di hujungnya. Tapi kalau baca surah Al-Insan pada rakaat yang kedua ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Madhkura. Inilah mad iwad pada surah Al-Insan. Ayat pertama dah jumpa mad iwad dah. Ya. Sambung ayat berikutnya, maka kebanyakan di hujung-hujung tu adalah mad iwad. Ya. Manakala mad iwad yang kita jumpa ini adalah bentuk yang pertama. Okey, ada soalan nak tanya mad iwad, jangan tanya mad lain. Buat tanya satu hukum mad je. Sebab kita ni bukan macam dulu. Kita ni bukan muda lagi puan-puan. Kalau dulu 10 hukum mad kita boleh faham selalu. Tapi hari ni nak satu hukum mad ni, ya Allah susah. Susah benar nak masuk dalam ingatan kita. Tapi insya-Allah saya yakin kalau puan-puan sentiasa istiqamah dan sentiasa diulang-ulang hukum mad yang sama, lama kelamaan kita faham. Insya-Allah. Jadi ingat mad iwad, ingat surah apa tadi? Antaranya Al-Adiyat, surah Al-Insan tadi, hal ata 'alal insan pun boleh juga, ataupun surah Al-Kahfi, ataupun surah An-Nisa yang panjang yang kita jumpa dalam Quran. Okey, puan-puan ada soalan ke tentang mad iwad? Tak ada. Ustaz, tadi Ustaz kata kalau lebih pada 2 harakat hukumnya makruh. Tapi kalau kurang 2 harakat apa hukumnya Ustaz? Hukumnya haram dan berdosa. Sebab puan-puan sudah membuang huruf mad dalam bacaan. Contohnya lah, kalau Ustaz baca maradha, ini tak ada harakat. Maka puan-puan sudah buang satu huruf. Bila buang satu huruf, hukumnya haram. Pergi tanya dengan mana-mana ustaz lain, hukumnya haram dan berdosa. Sebab kita merubah makna ayat. Jadi ingat, hukum mad iwad boleh jadi kesalahan besar sekiranya kita buang bacaan mad pada dia. Satu, dia boleh jadi kesalahan kecil yang bersifat makruh sekiranya melebihkan harakat pada dia. Jadi puan-puan, lebih tak boleh, kurang apatah lagi. Jadi puan-puan, sama-samalah kita jaga harakat ya untuk mad iwad. Alhamdulillah, setakat ni sudah berapa hukum mad kita belajar ulang kaji? 3 hukum mad. Saya harap puan-puan sentiasa istiqamah sampai habis 14 hukum mad, dapat ulang kaji dengan ustaz ya, insya-Allah. Amin. Okey, mari kita silakan baca surah jilid yang ketiga kita ni, surah apa? Al-A'raf. Ya, ayat berapa? Ayat 156 ke? Okey, betul. Ayat 156 ni ada ustaz tanda ni. Ayat 156 surah Al-A'raf. Pastikan Quran jangan salah tuan-tuan. Quran jilid yang ketiga ya. Puan-puan jangan keliru dengan kelas yang pertama tadi. Yang tadi dia pakai jilid yang ketujuh. Yang ni sekarang ni jilid yang ketiga. Muka surat 115. Surah Al-A'raf, muka surat 115, ayat 156. Kita sekarang ini berada pada juzuk yang ke-9. Masya Allah, puan-puan, selama 3-4 tahun puan-puan belajar Quran dengan ustaz, sedar tak sedar kita dah sampai juzuk 9 kita baca Quran. Alhamdulillah. Baik puan-puan, ready? Kita baca ayat yang berbunyi waktub lana fi. Dan oleh kerana baru saat tadi kita ulang kaji hukum mad iwad, apa kata kita cari mad iwad dalam bacaan kita? Boleh? Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة Baik, puan-puan, ada tak dalam ayat tadi huruf yang berbaris dua di atas? Ada ke tak ada? Jawabnya ada. Kat mana? Hasanatan. Tapi malangnya, dekat hasanatan tu, walaupun ada baris dua, selepas baris dua tu ada tak huruf mat? Tidak ada. Maka puan-puan tak layaklah jadi hukum mat pada dia. Jadi puan-puan jangan pantang jumpa baris dua. Ustaz, saya jumpa baris dua, kompon jadi mat iwat. Tidak, tak semestinya. Perhatikan, kalau selepas baris dua di atas ada huruf alif, kemungkinan dia akan jadi mat iwat. Tapi masalahnya tidak ada. Maka perkataan hasanatan, bila wakaf jadi hasanah sahaja, maka tidak ada mat apa-apa padanya. Sambung. Inna hudna ilaik. Walaupun hari ini kita tumpu pada mat yang ketiga, apa salahnya kita soal jawab mat yang sebelumnya? Puan-puan perasan tak kalimah ilaik itu adalah mat yang kedua. Mat yang kedua mat apa? Dengan saya mat lin, dengan ustaz lain wallahu alam. Dengan saya mat lin, mat yang kedua. Maka betul lah jawapan tuan-tuan pada kalimah ilaik. Dan mat lin ni rupa-rupanya kalau tengok nota ustaz tu harakatnya berapa? Boleh baca dua, boleh empat, boleh 6, ikut kemampuan masing-masing. Sambung. Qala adzabi usibu bihi man asya'. Ada ke mat iwat? Sebab apa tak ada mat iwat? Tak ada baris dua. Selagi tak jumpa baris dua di atas, maka tak ada harapan. Memang tak ada pun mat iwat pada kalimah yang kita baca. Sambung. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Adakah syai' itu mat iwat? Kenapa? Bukan tu baris dua? Ustaz, tadi Ustaz duk cerita dengan kami baris dua di atas. Yang kami nampak ni bawah. Maka automatik dia tidak layak jadi mat iwat. Tapi ada mat yang kita dah belajar tu. Namanya mat yang kedua. Mat lin. Dengar je mat kedua mat lin. Puan-puan kan? Kat mana mat lin yang kita baca tadi? Syai'. Maka bolehlah bawa 2, 4, 6 harakat pada bacaan. Ustaz, kalau saya buat 3 okey tak? Puan-puan 3 tidak dianjurkan. Yang boleh 2, 4, 6 sahaja. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Sambung sebelah. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Ingat, selagi tak jumpa baris dua di atas, selagi itulah tak ada mat iwat pada bacaan kita. Sambung. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajiduna. Tu dia. Puan-puan berhentilah. Yajiduna. Pasal apa berhenti? Dah habis oksigen, dah habis nafas, berhentilah kat situ. Okey, ghostan balik. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Tawrati wal Injil.
Dengar, kalau ikut kaedah bacaan kita tadi, tidak ada mad iwad. Tapi andai katalah Ustaz suruh keluarkan kalimah ini, maktuban. Puan-puan cuba wakafkan dia. Itulah namanya mad iwad. Kat mana? Dekat bawah ujung tadi lah yang kita dok wakaf. Jadi apa salahnya kalau puan-puan ada pensel ke pembaris ke apa ke, tandakan kalimah maktuban dan gariskan dekat ban itu ditulis dengan mad iwad dalam braket jika wakaf. Ini cara belajar. Kalau puan-puan rasa nak cepat faham, puan-puan kena rajin salin, catat, tandakan di mana berlakunya mad iwad. Walaupun pada awalnya tadi kita tidak berhenti pada maktuban, betul? Kita tak berhenti. Bila tak berhenti maka tak jadi mad iwad. Tapi Ustaz kata untuk pembelajaran, apa salahnya dikeluarkan kalimah itu dan diwakafkan, maka layak jadi mad iwad. Sekali lagi diulang je, maktuban. Jangan ikut Ustaz. Kalau ikut Ustaz tak jadi mad iwad. Jadi puan-puan kena wakaf baru jadi mad iwad. Dan puan-puan perasan tak? Perkataan maktuban ni adalah mad iwad yang berlaku di tengah ayat. Sebab ayat ni tak habis lagi puan-puan. Ayat ni habisnya di bawah. Jadi puan-puan, maka inilah kalimah mad iwad yang berlaku di tengah ayat. Okey, tadi kita berhenti mana? Wal Injil kan? Okey, sambung. Teruskan perkataannya. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Ada ke mad iwad? Tapi tadi Ustaz dengar ada yang memanjangkan pula pada munkar. Panjang pula kat situ perempuan ya. Sebenarnya munkar itu dibaca dengan pendek. Sebab pada kalimah al-munkar tidak ada langsung huruf mad pada dia. Jadi puan-puan kena baca pendek. Cuba ulang perkataan. Wa yanhahum 'anil munkar. Mungkar itu pendek. Jangan mungkar. Jangan panjang pula perempuan ya. Maknanya kalau perempuan panjang, di situ sudah mengubah maksud kalimah yang kita baca. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Pandai. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Setakat ni ada lagi tak mad iwad. Sebab tak ada baris dua di atas. Pandai. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور. Cukup kenapa tu? Kalau tak cukup puan-puan berhenti dululah lebih awal. Mungkin boleh berhenti wa'azzaruhu wa nasaruh. Pun boleh juga berhenti kat situ ya. Tapi kalau berhenti kat situ puan-puan kena ghostan wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur ya. Jadi puan-puan sudah berhenti kat situ, kita ghostan balik. Berhati-hati di hujung ayat, di hujung baris pada wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu tu ada lam alif ya. Lam alif ini kalau puan-puan nak tahu, ini adalah wakaf qabih. Wakaf apa puan? Sebagian ulama mengatakan lam alif itu bukan jenis-jenis wakaf tapi lebih kepada tanda larangan berhenti. Maka puan-puan kalau boleh jangan berhentilah kat situ ya. Okey tadi. Wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun.
Oleh kerana tidak ada baris dua di atas pada ayat tadi, maka tidak adalah mat iwad pada bacaan. Sambung ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Kebetulan pula berhenti pada jami'ah. Maka mat apa yang kita baca? Mat iwad kat mana? Pada apa huruf matnya? Alif. Pandai. Kadang-kadang pelajar confuse. Ada pelajar jawab apa tahu dulu-dululah ni kisah-kisah dulu perempuan ya. Ada pelajar kata, "Ustaz, huruf matnya ain." Bila pula jadi ain tuan-tuan? Kan huruf mat alif sampai bila-bila tidak bertukar. Jangan minggu ni alif, minggu depan ain. Perempuan tak boleh bertukar ya perempuan ya. Jadi jami'ah huruf matnya apa? Alif yang besar yang perempuan nampak pada tulisan ya. Dan perempuan boleh gariskan pada tadi, pada jami'an, digariskan pada an tu dan tulis kat bawah tu ataupun sebelah kiri man iwad jika wakaf. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Baik, perhatikan ayat tadi semula. Ada tak mana-mana kalimah yang ada baris dua di atas? Tak ada, hanya melainkan kalimah jami'ah di atas tadi itu saja kan? Maka perempuan jawabnya dalam ayat tadi satu je lah man iwad. Itu pun kalau kita wakaf pada jami'ah. Okey, sambung. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq. Adakah kalimah ummatun layak jadi man iwad? Kenapa tak layak? Sebab dia baris dua di depan. Yang ustaz nak tadi baris dua di atas sahaja. Jadi perempuan perhati elok-elok tau. Ingat betul-betul hanya baris dua di atas sahaja yang layak jadi man iwad jika cukup syarat padanya. Jadi kalau baris dua bawah ke baris dua depan, perempuan jangan ambil peduli tentang baris tersebut sebab dia tak layak jadi man iwad. Wa qatta'nahu muthnatay asyrata asbatan umama. Ni kalau masuk tilawah ustaz tolak markah fasahah kelancaran. Tak berapa confident dengar suara, tak berapa confident bacaan. Tak apalah perempuan, mujur perempuan tak masuk tilawah Quran. Okey, tak apalah. Mari kita sekali lagi ulang. Tak apa perempuan, kita belajar ya. Tapi kan di hujung tadi man iwad tau, berhati-hati. Wa qatta'nahu muthnatay asyrata asbatan umama. Ikut cara bacaan tadi, ada berapa man iwad? Ikut cara bacaan tadi, satu, apalah duanya. Dekat umama, itu je lah man iwad. Betul? Tapi kalau ustaz suruh cari lagi,
Jawapannya ada satu lagi. Kat mana? Asbatan. Itu pun kalau kita keluarkan kalimah itu dan diwakafkan. Baru jadi mad iwad juga. Betul? Tapi kalau ikut cara bacaan mula-mula tadi, kita hanya wakaf pada kalimah umama. Sebut? Itu mad iwad lah. Apa huruf madnya? Alif besar, pandai. Wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuh. إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. Kejap pun Ustaz tolak markah pasal hal. Sebab apa? Kurang lancar bacaannya. Cuba kita ulang di bawah tu, baris bawah tu. Perempuan dengar ya. Ada huruf yang tidak boleh dilantunkan, iaitu huruf dhad dan juga huruf ba. Walaupun kita tahu hakikatnya huruf ba tu huruf qalqalah, tapi malangnya ba di situ ada dua. Satu mati, satu sabdu. Mati lawan sabdu, siapa menang? Sabdu yang menang. Maka huruf ba yang mati tak boleh dibaca tau. Ba yang sabdu itulah yang kita baca. Maka dekat situ tidak boleh melantun padanya. Dengar. Anidrib bi'asakal hajar. Sekali lagi. Anidrib bi'asakal hajar. Anid tak boleh melantun, rib pun tak boleh melantun. Ya. Yang mula-mula anid tu tak boleh melantun sebab dhad bukan huruf qalqalah. Sambung sebelah. فانبجست منه 12 عينا. Ulang. Aina. Puan-puan, bukankah itu mad? Mad iwad. Kat mana? Pada na tu. Digariskan dekat nan tu, dekat na tu ujung, itu mad iwad. Jika wakaf. Dan kebetulan kat situ memang ada tanda wakaf. Maka kita ambil kesempatan berhenti padanya. Dan puan-puan, mad yang dibaca adalah mad iwad. Qad alima kullu unasim mashrabahum. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. Cuba ulang perkataan wassalwa. Bukankah 2 rakaat juga bacaannya? Persoalannya, boleh ke jadi mad iwad dekat wa tu? Puan-puan tak boleh pasal tak ada baris 2. Ingat, nak jadi mad iwad kena cari baris 2 di atas. Sedangkan pada wassalwa tak ada pun baris 2, yang ada baris 1 je kan. Maka wassalwa ni mad yang pertama sekali kita belajar dulu. Mad apa je? Mad asli. Lah mana ada mad lain kita belajar sebelum ni kan, melainkan mad asli, dan mad yang kedua mad lin pada bacaan kita ya. Okey, sambung. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Baik, ada lagi tak mad iwad? Tak ada. Teruskan ayat 161. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum
خفتم وقولوا حطة. Berhenti. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. Kebetulan dah habis nafas, dah habis oksigen, puan-puan berhenti kat mana tadi? Sujada. Maka kalimah itu layak disebut man'i wad. Dekat mana? Dekat da tu. Kan ada dal bagi dua di atas kan? Dan huruf matnya alif dekat situ. Maka ini adalah bentuk satu dalam man'i wad yang kita selalu jumpa ya. Jadi puan-puan boleh gariskan kalimah sujada dan sebut di situ man'i wad jika wakaf. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ. Dulu pernah saya dengar jemaah baca khati'atikum. Betul ke salah? Salah, mana boleh baca khotiyah? Ya tu sebenarnya tak ada baris. Habis tu ustaz kan kami nampak melengkung tu bukan baris ke? Itu bukan baris. Itu namanya tanda mat ataupun tanda pemanjang. Dan puan-puan tahu tak berapa nilai harakat bacaan tadi? Pertama nak tahu nilai harakat, puan-puan kena tahu hukum mat apa. Jadi khoti ni adalah mat wajib mutasil. Maka harakatnya boleh pilih 4 atau 5. Tapi 5 harakat itu yang lebih disyorkan. Jadi puan-puan tengok ustaz baca. Khati'atikum. Bagus. Barulah kita baca dengan hukum mat yang betul iaitu mat wajib mutasil. Nanti kita akan ulang kaji satu hari nanti ya. Jadi puan-puan T itu kena baca dengan baris di bawah pada tha ya. Dan ya itu berfungsi sebagai huruf mat sahaja. Tidak dibaca dengan baris padanya. Sanazidul muhsinin. Sambung sebelah. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا. Sengaja ustaz berhenti kat situ sebab saya nak tunjuk, nak nampakkan tuan-tuan man'i wad berlaku pada kalimah qaula. Pandai. Maka disalin ataupun digariskan kalimah itu. Okey, ghostan balik. Qawlan ghairan ladzi qila lahum. Sebenarnya kalimah sebelah qawlan tadi, qawlan kalau kita wakafkan adalah mad aiwad, tapi kalau wasal tak jadi mad apa-apa tau. Kena ambil perhatian. Kalau wasal tak ada mad, tapi kalau wakaf jadi mad aiwad. Fa arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yadhlimun. Cuba keluarkan kalimah ini. Rijzan. Cuba wakafkan. Itulah man'i wad. Jika dulu masa saya belajar, saya keluarkan kalimah ni, saya tulis kat buku latihan, saya tulis balik, kemudian saya tulis kat situ, digariskan pada rijza, saya tulis man'i wad jika wakaf. Kadang-kadang kita nak conteng Quran ni pun tak sampai hati kita nak conteng, pasal apa, takut nanti terconteng pada hurufnya, tersalah baca. Itu sebab ada setengah ustaz-ustaz melarang kita menconteng tulisan pada Quran, dikhawatiri kita conteng itu terkena pada tulisan, akhirnya bila kita baca, salah baca. Jadi itu yang dikhawatiri oleh ustaz-ustaz. Tapi kalau puan-puan conteng ataupun tulis, catat pada ruangan kosong, pada saya tidak mengapa. Sebab untuk pembelajaran. Tapi kalau nak lebih selamat, puan-puan copy kalimah tadi pada buku lain. Itu lebih selamat. Ya? Okey, bagus. Puan-puan ada lagi tak man'i wad? Tak ada, satu je pada rijza tadi tu. Itu pun jika wakaf. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
Berhentilah kat situ, tidak ada mad iwad. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا Sengaja Ustaz berhenti sebab nak tunjuk sekali lagi mad iwad berlaku pada kalimah syurwa'a. Sebut. Itu mad iwad lah tu jika kita wakaf padanya. Ghostan balik. Yawma sabtihim syurwa'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Salah baris tu. La yasbituna la ta'tihim. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Nampak tak mad iwad seterusnya? Ada tak lagi? Tak ada. Maknanya dalam ayat tadi hanya kita jumpa pada kalimah syur'a saja mad iwad. Itu pun jika wakaf padanya. Sambung. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum. Nampaknya tak seragam bacaan. Maknanya kurang fasih lah tu namanya. Perempuan tak apa, bertenang. Perempuan nampak tak di tengah-tengah baris yang kedua tadi, qauman Allahu. Namanya bacaan nun iwad. Bacaan apa puan? Dah kita belajar satu ketika dulu masa tajwid tahap yang ketiga. Siapa join dengan ustaz daripada awal dia tahulah. Dalam Quran nanti perempuan tahu tak ada sebanyak 38 tempat yang ada bacaan nun iwad. Saya rasa saya ada bagi nota sampingan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh rujuk balik nota tersebut ya. Tapi kalau tak ada akan datang kita bagi balik semula ya. Jadi cara bacaannya, qauman kan baris dua kan. Perempuan tukar jadi baris satu. Qauman jadi qauma. Sebut. Qauman jadi qauma. Amma tu pendek, jangan panjang. Kemudian Allahu tukar jadi nillahu. Combine-kan. Qaumanillahu. Kalau orang tanya apa nama bacaan tu, namanya bacaan nun iwad. Untuk maklumat lanjut nanti kita ulang kaji balik masa tajwid tahap 3. Jadi cuba kita ghostan ayat tadi. Lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum. Ya, gitulah bacaannya qaumanillah. Siapa yang baca lain daripada apa Ustaz baca tidak sah pada bacaan. Dan kalau ditanya kenapa berlakunya bacaan tadi? Sebab itulah bacaan yang diturunkan Nabi SAW kepada para sahabat. Seterusnya diajar ataupun disebarkan oleh para sahabat kepada sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya diajar kepada guru saya ajar pada saya dan saya ajar pada tuan-tuan dan puan-puan. Nama bacaan tadi adalah bacaan nun iwad. Okey, ghostan balik. Sambung aja ya. Au mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Di hujung tadi mad apa? Mad iwad pada syadida. Tapi kan boleh juga ambil kalimah azaban. Boleh? Azaban boleh jadi mad iwad kalau diwakafkan jadi apa? Azaba. Pandai. Jadi mad iwad ni merata-rata dalam Quran kita. Asalkan cukup syarat dan kita wakafkan bacaan padanya.
Ustaz, yang tadi kauman tadi, kalau saya wakaf macam mana Ustaz? Andai katalah kita wakaf. Puan-puan, kalau untuk pembelajaran, kauman diwakafkan juga layak jadi man aiwat. Di mana bila wakaf jadi qauma. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan puan, ayat ni tak sesuai ataupun tak elok diberhentikan bacaan pada qauman. Sebab apa? Ada simbol lam alif, iaitu wakaf qabil. Jadi kalau boleh jangan berhentilah puan-puan. Tapi untuk pembelajaran boleh dikopi kalimah qauman, ditulis kat luar dan puan-puan nyatakan jika wakaf jadi man iwat tu boleh. Tak ada masalah. Okey, kita teruskan dengan ayat berikutnya sebelah. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Adakah kalimah ma'ziratan layak jadi man iwat? Tak layak sebab tak ada huruf mat selepasnya. Jadi kalau nak jadi mat iwat, biasanya bentuk satu, memang betul bagi dua di atas, tapi dia kena sertakan dengan huruf alif. Dan puan-puan nampak tak? Ma'ziratan lepas tanwin ada apa? Ada ilah. Ilah tu huruf alif juga kan? Tapi itu namanya hamzah kotak ataupun huruf alif yang digabungkan dengan hamzah. Jadi yang ni tak layak jadi huruf mat. Jadi puan-puan tu sebab ma'ziratan tak layak jadi apa-apa mat di situ. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhaun. Kebetulan dah habis oksigen, berhenti pada yanhau. Ya, yanhaun. Maka ini mat yang kedua yang kita dah ulang kaji. Mat lin, pandai. Dan setakat ni mat aiwat tidak jumpa lagi. Sambung. Alladzina yanhauna 'anis su'. Tidak ada mat iwat pada kalimah tadi. Sambung. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Pun tidak ada man iwat sebab tidak jumpa baris dua di atas. Ya, sambung. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum. Berhenti. Anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Wa idh ta'adzana rabbuka layab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Bagus. Ulang balik. Ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al azab. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Wa innahu laghafurur rahim.
Nampak tak baris dua di depan? Pada kalimat la ghafurun. Adakah layak jadi mad iwad? Tak layak, sebab semua ulama berpendapat mad iwad hanya berlaku pada baris dua di atas saja. Tidak berlaku baris dua di bawah ataupun baris dua di depan. Jadi puan-puan jangan pantang jumpa baris dua puan ya. Ya, memang betul baris dua, tapi dia nak baris dua di atas sahaja. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Yang ni boleh jadi mad iwad, gariskan pada kalimah umama. Itu layak jadi mad iwad. Pandai. Minhumus salihuna wa minhum duna dhalik. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. Perhatikan, kan tak ada baris dua di atas, maka tak adalah mad iwad pada kalimah tadi. Dan puan-puan yang kita jumpa hanya baris dua di depan pada aradun, itu tidak layak jadi mad iwad. Sambung. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab. ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين Baik, pun tak jumpa lagi baris dua di atas, maka tak adalah mad iwad pada bacaan tadi. Dan puan-puan perasan tak sepanjang ayat yang kita baca tadi, kebanyakan mad iwad itu berlaku pada bentuk satu. Betul? Iaitu alif mati sebelumnya baris dua di atas. Sikit lagi. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullam. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما
بقوة. Tengok Hamzah pada kalimah adakah Hamzah itu layak jadi mad aiwad? Tak layak sebab dia bukan baris dua. Ingat tau, mesti ada baris dua baru jadi mad aiwad. Kat situ kami nampak Hamzah tu baris satu aja, betul? Maka tak layak sampai bila-bila jadi mad aiwad. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Nampak tak ada titik tiga bertindih pada dua tempat ini? Namanya wakaf ta'anuk atau muraqabah. Dan sebagian ulama mengatakan kamu digalakkan berhenti salah satu tempat. Maknanya kalau dah berhenti tempat kedua, jangan berhenti tempat pertama. Kalau dah berhenti pertama, jangan berhenti yang kedua. Ustaz, kalau saya tak nak berhenti dua-dua boleh ke? Boleh juga, tidak menjadi haram dan berdosa. Tapi apa salahnya kita meraihkan apa yang ditulis oleh ulama dalam Quran. Maka kalau boleh berhentilah salah satu tempat, puan-puan boleh ya? InsyaAllah tak susah kita nak perhatikan. Maknanya kalau ustaz tadi dah berhenti syahidna, perkataan bala jangan berhenti. Tapi kalau dah berhenti bala, syahidna jangan berhenti. Okey. Tadi kita berhenti kat mana? Syahidna kan? Sekali cuba kita ulang. Qalu bala syahidna. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل Okey, kalau puan jumpa perkataan min qablu ataupun min qabli dan seumpamanya, tempat itu kalimah itu boleh ibtidak. Puan ingat tak dulu Ustaz bagi satu senarai nota berkenaan dengan kalimah yang boleh wakaf dan ibtidak. Antaranya Ustaz sebut dari dekat nota itu adalah min qablu ataupun min qabli. Satu lagi perkataan min ba'di. Puan boleh mulakan kalimah bacaan pada kalimah tersebut. Itu namanya tempat yang sesuai untuk ibtidak. Jadi nampak tak min qablu? Ulang balik. Min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim. أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Tak ada lagi mad iwad, sambung. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puan-puan tak sia-sia kita baca Quran hari ini. Sebab apa? Banyak jumpa juga mat iwat tadi kan. Tapi sedar tak? Mat iwat yang kita jumpa tadi banyaknya bentuk satu ke dua, tiga? Bentuk satu, bentuk tiga langsung tak jumpa tadi puan-puan ya. Tapi apa pun, saya ucap tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan mat iwat boleh kita bawa balik ke rumah sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah. Puan-puan, minggu depan saya nak ajar, nak ulang kaji mat yang keempat, namanya mat arid disukun ya. Puan-puan, ini juga mat yang kelima dalam Quran. Tolong hadir pada minggu depan ya. Baik puan-puan, kita sudahi kuliah kita dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.